saya lah yang memintal tali tengkuk binatang kurbannya itu. Kemudian beliau tidak menjauhi sesuatu yang dijauhi, ataupun beliau tidak menjaga diri, memelihara diri daripada sesuatu yang dijaga oleh orang yang berihram. Dengan sanad Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Aisyah Ummul Mukminin, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menghantar hadiunya. Sayalah yang memintal tali tengkuk unta-unta itu dengan tangan saya daripada kapas ataupun bulu binatang yang seperti kapas itu yang ada pada kami. Thumma asbaha fina halalan. Selepas itu pada keesokan paginya beliau tetap halal bersama kami. Beliau melakukan apa yang dilakukan oleh seseorang suami terhadap isterinya. Babun fi rukubil budn. Ini bab naik unta yang dilepaskan untuk kurban. Dengan sanad yang Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seorang lelaki yang mengelak unta. Ini berjalan bersama unta yang akan dikurbankannya. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, naiklah unta itu. Orang itu berkata, ia adalah unta untuk dikurbankan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, naiklah. Apalah engkau ni? Pada kali yang kedua atau kali yang ketiga beliau berkata begitu. Wailak. Dia kata begitu tu pada kali yang kedua, naiklah. Kali yang ketiga, wailak. Irkabha wailak. Wailak itu boleh juga kita terjemah dengan naiklah. Teruk sungguh kamu ni. Teruk betul kamu ni. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah, dia kata Abu Zubair kata, saya bertanya Jabir bin Abdullah tentang naik unta yang akan dikurbankan di tanah haram. Faqala, Jabir berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, naiklah unta itu dengan cara yang munasabah, dengan cara yang baik. Apabila engkau terpaksa menggunakannya sehingga engkau mendapat belakang yang lain, yakni sehingga engkau mendapat kenderaan ataupun unta yang lain. Kita tengok semula tentang hadi ni. Hadiu ialah binatang kurban. Binatang kurban. Kurban ni ada dua kan. Pada masa-masa tu lah juga, pada masa orang kurban di sana tu, di Mekah tu, kita di orang Islam di dunia ni mana-mana pun raya haji tu kurban juga binatang. Tu orang panggil binatang kurban juga bahasa Melayu. Tetapi dalam bahasa Arabnya dia lain. Hak tu hak kurban hari raya tu orang tak panggil hadiu. Hak tu orang panggil udhiyah. Orang panggil udhiyah dalam bahasa Arabnya. Dia ada 4 suku dalam kitab-kitab ni, udhiyah ataupun dhahaya jamuknya. Adapun hadiu ni hak kurban yang khusus di sana. Ia dilakukan oleh orang-orang ni yang melakukan haji ataupun umrah. Itulah yang dimaksudkan dengan haji, binatang kurban. Sama ada daripada luar dibawa, kita bawa terus daripada rumah kita, ataupun yang kita dapat beli di sana. Hak sana juga. Itu hadiu lah tu. Tidak semesti dibawa ataupun
apa dia dihantarkan daripada tempat lain, tak mesti. Yang pentingnya binatang itu dikurbankan di sana, untuk apa-apa sebab lah. Sama ada hadiah wajib ke ataupun hadiah tatawwu' ke, tak kira lah. Waktu tu hadiah sunat ke, kurban sunat ke, kurban wajib ke, tak kira lah. Asalkan awak pergi sana, itu orang panggil hadiah. Asalkan disembelih. Dan ia mungkin unta, mungkin lembu, mungkin kambing atau biri dan seumpamanya. Mungkin berlaku lah. Jadi di sini dia sebut rekas saja. Hak Nabi SAW kira dalam hadis ni, hantar ni pada tahun Hudaibiyah, dia hantar pergi ke Mekah. Dia sendiri tak boleh pergi pada tahun tu. Pada tahun Hudaibiyah tu maksudnya tahun yang ke-6 hijrah lah. Di situlah berlaku perjanjian Hudaibiyah. Tak boleh pergi tahun tu, kena pergi tahun depan, tahun yang ke-7. Pada tahun yang ke-7 tu Nabi SAW berangkat pula pergi untuk buat umrah lah ni pada tahun yang ke-6. Dan tahun yang ke-7 bila tak boleh pergi tahun yang ke-6 tu, umrah tu lah. Orang panggil umratul qadha, umrah ganti kepada hak tahun yang ke-6, hak tak jadi. Bila tak jadi, Nabi SAW hantar beberapa ekor binatang kurban dia pergi ke Mekah. Dia hantar gitu, dia sendiri tak pergi. Jadi hadiah hak Nabi SAW hantar ni adalah hadiah tatawwu', orang panggil hadiah binatang kurban hak sunat. Hak sunat. Adapun hak wajib, maka hadiah binatang kurban kerana seseorang itu melakukan haji tamattu' ke, ataupun haji qiran ke, ataupun dia telah bernazar, itu wajiblah. Itu orang panggil hadiul wajib. Binatang kurban yang wajib ditunaikan ataupun dilakukan oleh seseorang itu. Adapun kalau hadiah tatawwu' ni hak sunat, hak tidak lagu tu lah. Kerana dia meninggalkan sesuatu yang wajib dalam ibadah haji itu. Misalnya dia tidak bermalam di Muzdalifah dan sebagainya, dia meninggalkan tawaf wida', hak tu kenalah. Hak ni hadiah tatawwu', hadiah tatawwu' sahaja. Sebab hak ni wajib. Serupa dengan kita kalau dalam sembahyang meninggalkan sesuatu yang kena sujud sahwi, kena tampung dengan sujud sahwi. Hak ni kena tampung dengan hak ni, gitu. Tapi benda tu bukanlah benda asas. Tidak. Bukan benda asas. Bukan benda rukun, tidak. Benda yang wajib, yang mana kalau tinggalkan tu kena, dia panggil dalam istilah dia dijabat, ditampung dengan kita mengorbankan binatang. Ataupun dalam istilah yang lain orang panggil dengan bayar dan. Bayar dan tu sembelih binatang kurban. Itulah hakikatnya. Itulah hadiah di sini. Dalam riwayat ini kita tengok daripada Ibnu Abbas, Rasulullah SAW telah menghantarkan dalam sekian banyak binatang kurbannya pada tahun Hudaibiyah itu seekor unta. Ada beberapa ekor hak dia kira di atas tu, tapi dalam hak banyak-banyak tu ada seekor unta hak mana dulunya adalah kepunyaan Abu Jahal. Dalam perang Badar orang Islam benarkan, jadi harta ghanimah tu jadi bagi-bagi boleh ke Nabi SAW unta itu. Boleh ke Nabi SAW. Unta itulah yang dibawanya masuk dalam hak banyak-banyak unta yang akan dikorbankan tadi, yang dia kirim tu. Di kepalanya di sini dulu, sebelum itu kalau ada syarah ni boleh tengok. Sebab apa? Tadi kan kalau kita terjemah mengikut zahir dia jadi pelik. Tadi kita terjemah tidak ikut zahir tu, ikut maksud dia, mafhum dia. Kalau kita ikut zahir dia, pelik nak cuba perhati. Kalau ikut zahir dia jadi ginilah.
terjemahannya.